ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وسلك طريقه واستنى بسنته ومن اهتدى بهداه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. Al-Fadil, Tuan Imam, pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimi muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya di atas segala limpah rahmat kurnia kepada kita yang terus menerus dan tidak putus-putus. Dan semoga dengan bersyukur itu kita akan ditambah lagi bermacam nikmat yang kita perlu daripada dunia ini sampai ke akhirat nanti. Tuan-tuan sekalian, pada malam ini mari kita sama-sama mengingati perkara yang paling pokok di dalam agama kita, iaitulah akidah atau pegangan yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai, iaitulah berhubung dengan rukun iman dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Tuan-tuan sekalian, iman adalah satu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang yang dikehendakinya. Dan anugerah iman ini adalah sebesar-besar anugerah diberikan kepada hambanya, dan orang yang diberi anugerah iman itu adalah orang yang Allah kasihi. Dan orang yang diberi iman itu adalah orang yang sangat-sangat bertuah dalam hidupnya. Kerana dengan iman itulah nanti seseorang itu akan dapat memasuki syurga dan seterusnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hubungan ini kita melihat Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasulnya kepada kaum masing-masing untuk memberitahu tentang ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak daripada Nabi Adam sampailah Nabi Nuh, sampailah Nabi Ibrahim, seterusnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan akhir sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi yang datang sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam adalah membawa agama Islam, dan agama Islam itu diakhiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada lagi nabi selepasnya. Tuan-tuan sekalian, semua para nabi dan rasul adalah membawa agama yang sama dan akidah yang sama, tidak berbeza antara satu sama lain. Hanya yang berbeza mungkin ada sedikit sebanyak di segi tentang peraturan hukum hakam yang berlaku pada setiap waktu dan masa sesuai dengan tempat masing-masing dan masa masing-masing. Itu yang berbeza. Adapun akidah, iman, semuanya adalah sama, tidak berbeza daripada nabi yang pertama sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka membawa agama yang sama. Dan agama kita ini asasnya adalah akidah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sebut akidah, kadang-kadang kita sebut iman, kadang-kadang kita sebut sunnah, kadang-kadang disebut al-fiqhul akbar, kadang-kadang disebut tauhid, kadang-kadang disebut usuluddin, dan juga nama-nama lain. Ini adalah nama-nama yang digunakan sepanjang sejarah umat Islam, sejak daripada
umat Islam ni menulis buku tentang akidah, sampai ke hari ini mereka telah memberi nama-nama tersebut untuk menggambarkan akidah keyakinan yang perlu setiap orang beriman dengannya. Tuan-tuan sekalian, akidah yang utama, yang paling utama ialah beriman dengan Allah. Kemudian disusuli dengan beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan rasul-rasul, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada dan qadar. Itulah rukun iman. Dan rukun iman ini adalah mempunyai kaitan yang rapat antara satu sama lain. Dia seperti mata rantai. Dia tidak boleh putus. Dan kalau sekiranya satu putus, yang lain rusak semua. Oleh itu, yang pertama sekali ialah beriman dengan Allah. Tuan-tuan sekalian, pokok utama di dalam keimanan setiap insan itu ialah beriman dengan Allah. Kerana itu para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat masing-masing, mereka mengajak beriman kepada Allah dan hanya menyembah Allah dan jangan menyembah selain darinya. Ini asas. Di sinilah sebenarnya pokok pangkal di dalam kehidupan manusia. Manusia seluruhnya telah diambil perjanjian oleh Allah semasa mereka berada di alam zuriat. Mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan daripada tubuh sulbi Nabi Adam alaihissalam. Semua zuriatnya daripada yang terawal sampai yang terakhir. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dengan mereka dan Allah bertanya mereka, alastu bi rabbikum? Alastu bi rabbikum? Tidakkah aku ini Tuhan kamu? Maka semua zuriat yang ada pada ketika itu yang menjawab, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, ya, kamulah Tuhan kami dan kami membuat penyaksian dengan apa yang kami kata ini. Ini menunjukkan kepada kita bahawa semua manusia yang lahir di dunia ini, yang berada di dunia ini, ada sifat fitrah yang mengaku adanya Tuhan. Kalau kita nak tengok sifat fitrah yang mengaku adanya Tuhan ini, boleh kita tengok pada seluruh masyarakat yang ada di dunia ini. Mereka masing-masing ada agama. Masing-masing ada agama. Agama macam-macam. Kalau kita tanya kenapa banyak agama, adalah kerana manusia mencari Tuhan. Manusia mencari Tuhan untuk mereka dampingi, untuk mereka menyembah, untuk mereka menaruh harapan. Karena itu mereka mencari Tuhan. Dan apabila dalam mencari Tuhan itu, ada yang berjumpa dengan jalan yang sebenar dan ada yang tidak. Ada yang tersasar. Dan konsepnya ialah manusia ingin kepada Tuhan. Dan Tuhan pada gambaran manusia adalah tempat bergantung. Sudah tentu Tuhan ni gagah, kuat, tahu segala-galanya. Itu gambaran yang ada dalam benak manusia seluruhnya. Maka dalam mencari itu, ada orang yang mencari, dia jumpa satu makhluk, dia rasa yang ni kuat, maka dia sembah makhluk. Sama ada makhluk itu makhluk yang telah daripada batu ke kayu ke, kerana dia yakin itulah yang kuat. Di situlah dia dapat memohon pertolongan. Ada orang yang menyembah cakrawala kerana dia yakin bahawa cakrawala itu yang gagah, yang kuat, yang dapat dia minta pertolongan. Seperti mereka yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang dan sebagainya. Ada manusia yang menyembah patung. Sama ada patung itu batu atau kayu. Kerana mereka menaruh harapan bahawa patung itu adalah sebagai perantara untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Ada juga mereka menyembah manusia kerana mereka yakini bahawa manusia itu dapat menyampaikan hajat mereka. Manusia itu yang gagah. Kerana itu kita tengok dalam sejarah ada orang menyembah manusia. Malah ada orang menyembah macam-macam. Dan ada juga orang menyembah diri dia sendiri, iaitu hawa nafsunya sendiri.
Dalam suasana itulah apabila manusia ni telah lari dan menyimpang daripada yang sebenar, maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para nabi dan rasul untuk mengajak mereka dan memberitahu mereka siapa sebenar Tuhan mereka. Siapa sebenar Tuhan mereka? Disebut dalam hadis di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam jaraknya selama 10 kurun. Semuanya berada di atas agama yang benar, iaitu agama Islam. Apabila menjelang 10 kurun berlalu, maka mula timbul penyelewengan dalam akidah, dalam ibadat, iaitu apabila sebahagian atau beberapa orang daripada kalangan ulama, orang-orang soleh mereka telah meninggal dunia. Apabila orang soleh ini meninggal dunia, maka masyarakatnya, pengikutnya, anak buahnya berasa begitu sedih, hibah. Lalu mereka berfikir macam mana untuk mengingati orang-orang salihin tadi. Lalu syaitan datang untuk memberitahu mereka, kalau kamu ingin mengingati mereka, maka hendaklah kamu buat gambar mereka dan letak di tempat ibadat kamu, rumah-rumah ibadat kamu. Lalu mereka buat gambar patung. Apabila buat patung, golongan pertama tidak menyembah, golongan kedua juga tidak menyembah. Datang golongan generasi ketiga, mereka diberitahu bahawa orang dulu bukan saja-saja mereka buat, tetapi mereka juga memohon kepada patung ini selain daripada mereka memohon kepada Allah. Sebenarnya mereka bukan sembah patung tu, tetapi mereka jadikan patung itu sebagai taqarrub kepada Allah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah patung ini kecuali sebagai perantara untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para nabi dan rasul diutuskan oleh Allah untuk membetulkan mereka. Dan orang yang pertama, nabi yang pertama selepas Nabi Adam, rasul pertama diutus oleh Allah ialah Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak kaumnya supaya membetulkan akidah ini. Dan Nabi Nuh telah menyeru kaumnya dan berada dengan bersama-sama kaumnya selama lebih kurang, disebut dalam Quran, 950 tahun. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Telah berada, Nabi Nuh telah berada menyeru kaumnya selama 950 tahun. Lama tu tuan-tuan. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Namun walaupun masanya lama, tetapi umat Nabi Nuh tidak beriman dengan baginda kecuali sedikit sahaja. Sikit, tak ramai. Apa yang berlaku ialah Nabi Nuh menyeru, mengajak kaumnya siang malam. Sebagaimana Nabi Nuh sebut, diceritakan oleh Allah, Nabi Nuh kata, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, saya atau aku menyeru umatku siang malam, namun setiap kali aku menyeru mereka, mereka lari. Sehingga disebut oleh Nabi Nuh, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nabi Nuh memberitahu kepada Allah, apabila aku menyeru mereka, mereka akan ambil tangan-tangan mereka masuk ke telinga. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka memasukkan jari-jari mereka di telinga mereka. Wa asarru, dan mereka terus buat gitu. Wastakbaru wastaghsaw thiyabahum, dan ambil lagi pakaian, tutup lagi. Wa asarru wastakbaru istikbara, mereka terus begitu dan takabur dengan sesombong-sombongnya. Ini menunjukkan Nabi Nuh telah berusaha sedaya upaya, dan akhir sekali Nabi Nuh kata, Rabbi innahum kadzabun. Rabbi inna qaumi, sesungguhnya wahai Tuhanku, kaumku telah mendustakan aku. Itulah
yang telah disebut oleh Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga nabi-nabi selepasnya dan rasul-rasul selepasnya. Dan mereka adalah semuanya mengajak kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada akidah yang sama, iaitu akidah Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaumnya, mengajak umat, masyarakat, bangsanya, kaum kerabatnya pada waktu itu di sekeliling, di sekitar Mekah dan sekitarnya, dengan menyebut ayyuhan nas qulu la ilaha illallah taflihu. Ayyuhan nas, saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan, qulu la ilaha illallah, ucaplah la ilaha illallah taflihu, akan tuan-tuan berjaya. Nabi dia bawa misi, bawa ajaran untuk berjaya. Dan untuk berjaya kena sebut ucapan ni, iaitu la ilaha illallah. Kerana tu kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengajak orang supaya orang ni selamat, berjaya dan selamat. Siapa tak nak berjaya? Semua mahu. Siapa tak nak selamat? Semua orang ingin selamat. Kalau nak selamat di dunia dan juga akhirat, maka ikutlah jalan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu mengaku adanya Allah Subhanahu wa taala dan mengaku bahawa semua alam ini adalah Allah cipta, mengaku bahawa Allah menurunkan hujan, menumbuh tumbuh-tumbuhan, membagi rezeki dan sebagainya. Alhamdulillah, masyarakat manusia mengaku yang ini. Mengaku, tuan-tuan. Masyarakat manusia mengaku. Siapa, kalau tanya siapa yang cipta langit bumi, mereka mengatakan Allah. Ni orang Arab zaman dulu. Orang lain pun lebih kurang tu je. Ditanya siapakah menurunkan hujan, mereka akan berkata Allah. Siapakah yang menumbuh tumbuh-tumbuhan, mereka akan berkata Allah. Siapakah menjadikan semua alam ini, langit dan bumi dan apa ada antara keduanya, mereka akan menjawab Allah. Maksudnya mereka tahu adanya Allah. Mereka tahu Allah yang mencipta alam ini. Mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pemilik kepada alam ini. Mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala juga yang menurunkan hujan, Allah Subhanahu wa taala juga yang membagikan rezeki, Allah yang menghidup dan mematikan. Semua mereka tahu. Jadi apabila mereka tahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk beriman dan melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, tuan-tuan, orang-orang musyrikin dulu mengaku setakat tu. Tetapi apabila mereka tidak mengucap la ilaha illallah, walaupun mengaku yang tadi, mereka belum masuk Islam. Karena itu kita orang Islam, kita mengaku yang itu dan juga kita mengaku untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam keadaan ini, tuan-tuan, orang di zaman Rasulullah ni kenal Rasulullah sejak kecil lagi. Sejak Rasulullah lahir lagi. Apabila dia jadi kanak-kanak, kemudian besar sedikit, kemudian remaja, kemudian berkahwin, dapat anak dan sebagainya, semua orang kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila, dan mereka pun mengakui bahawa Rasulullah ni orang yang paling baik akhlaknya, paling benar tutur katanya, paling cantik berhubungan dengan manusia, tidak ada yang cacat celanya. Dan semua orang mempercayai dan memberi gelaran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-Amin, Muhammad yang sangat dipercayai. Sifatnya al-Amin. Tuan-tuan, al-Amin ni masyarakat Arab pada ketika itu hanya mereka beri gelaran kepada Rasulullah saja, tak beri pada orang lain. Ini menunjukkan kedudukan Rasulullah sebelum diangkat jadi Nabi pun sudah hebat. Sudah hebat. Kemudian apabila baginda sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihissalam untuk memberi wahyu ketika berada di Gua Hira, maka Jibril juga disebut Jibrilu al-Amin.
Tengok, Allah Subhanahu wa taala menghubungkan Al-Amin di langit dengan Al-Amin di bumi. Hubung. Walau bagaimanapun tuan-tuan, masyarakat yang terima Islam tidak ramai. Yang kekal dalam agama lama masih ramai. Karena itulah antara pertanyaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya mereka berkata, "Ya Muhammad, tolong beritahu kami Tuhan kamu ni dari keturunan mana? Bangsa apa? Anak siapa?" Sebab bagi mereka, apa yang mereka faham daripada yang mereka warisi daripada tok nenek mereka, Tuhan mereka ni ada asal usul. Karena itu di kawasan tanah Arab ada 3 berhala yang besar, Al-Lata wal Uzza wa Munah. Ini di antara 3 berhala yang besar yang menjadi pujaan kepada penduduk-penduduk Mekah dan sekitarnya. Dia tahu asal usul ni. Jadi oleh kerana berhala ni ada asal usulnya, maka mereka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asal usul Tuhan kamu macam mana? Sebagaimana kami mengetahui asal usul Tuhan kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, menurunkan surah Al-Ikhlas, iaitu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini adalah diturunkan oleh Allah untuk memberi jawapan kepada pertanyaan yang ditanyakan oleh golongan musyrikin pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Maksudnya qul ya Rasulullah. Ada orang terjemah, katakanlah, beritahukanlah wahai Muhammad. Tapi kalau kita tengok terjemahan yang agak sesuai, kita terjemah katakanlah ya Muhammad. Tetapi sepanjang yang kita tengok dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak bercakap dengan Nabi kita, dia kata ya Muhammad. Tuan-tuan, kalau kita baca Quran, tuan-tuan boleh baca Quran, kita tidak akan jumpa Allah berfirman kepada Rasulullah, dia berkata ya Muhammad. Tapi Allah guna ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Allah tak guna nama. Allah Subhanahu wa taala tak guna nama nabi dalam mengucap, dalam bercakap dengan nabi. Tetapi nama Nabi Muhammad disebut, tapi disebut dalam bentuk lain. Wa ma Muhammadun illa rasul. Itu cerita. Nabi Muhammad itu tidak lain tidak bukan adalah rasul yang diutuskan oleh Allah. Sebut nama Nabi. Muhammadur Rasulullah wallazina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Muhammad dalam bentuk itu, tapi Allah tidak panggil dia. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ayat ni ayat menceritakan, tapi Allah tak panggil ya Muhammad. Berbeza dengan nabi-nabi lain. Nabi lain, dan antara nabi yang Allah Subhanahu wa taala bercakap, Allah sebut nama. Ya Nuh, ihbit bisalamin minna. Wahai Nabi Nuh, turunlah berlabuh daripada kapalmu dengan kesejahteraan daripada kami. Allah sebut nama. Begitulah juga Nabi Ibrahim, Allah sebut nama. Sebut nama Nabi Ibrahim. Nabi Musa, Allah sebut nama. Ya Musa, wahai Nabi Musa. Ya Isa, wahai Isa. Ya Daud, wahai Nabi Daud. Ya Daud, umpama ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq. Wahai Daud, hendaklah kamu, wahai Daud, sesungguhnya kami, yakni Allah, telah lantik kamu sebagai khalifah di bumi. Maka hendaklah kamu laksanakan pemerintah kamu, hukum hakam kamu, pentadbiran kamu dengan sebenar.
Wala tattabi'il hawa. Jangan kamu ikut hawa nafsumu, ikut kemahuanmu. Fayudillaka an sabilillah. Kelak kalau kamu ikut hawa nafsumu, kamu akan sesat daripada jalan Allah. Allah sebut nama. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak sebut namanya secara direct. Itu berbeza. Kerana itu para ulama ada yang mengatakan kalau nak tafsir, dia tak kata orang buat sebut. Kalau kita tengok dalam tafsir, qul ni maksud katakanlah ya Muhammad, orang tak dalam dua kurungan. Tapi sebahagian ulama mengatakan kita kata qul ya Rasulullah atau qul ya Nabi Allah. Adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam surah Ikhlas ini Allah Subhanahu wa taala qul, katakanlah, beritahulah, ceritakanlah, khabarkanlah wahai Rasulullah. Orang tanya, jawablah wahai Rasulullah, huwallahu ahad. Wahai Rasulullah, Tuhan aku yang bertanya kamu daripadanya itu Tuhan yang satu. Kamu tanya siapa Tuhan yang disembah, yang aku ajak untuk kamu nyembah? Beritahulah, huwallahu ahad. Dialah Allah, Tuhan yang esa. Allahus samad. Allah lah, Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala diqasadkan kepada segala hajat-hajat manusia selama-lamanya. Kalau manusia ada hajat, ada keinginan, maka sudah tentu hajat itu, qasad itu ditujukan, dipohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah. Kemudian Allah ini lam yalid. Dia tidak beranak. Bukan ayah orang, bukan bapa orang, bukan isteri, bukan suami isteri orang, bukan. Walam yulad, dan dia bukan juga diperanakkan. Bukan anak orang, bukan ayah orang, bukan ibu orang, bukan anak kepada orang. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan suatu pun yang ada di dunia ini tidak ada serupa dan sebanding dengannya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini untuk mengajar manusia asas akidah yang kuat, yang benar, yang mudah untuk dipahami dan dipegangi. Kalau orang tanya Allah siapa? Allahu ahad. Allah nisa. Beza tuan-tuan dalam bahasa Arab ahadun dengan wahid. Kerana tu orang Melayu kita ni dia cuba cari kalimah yang berbeza satu dengan sa. Orang tua-tua dulu dia terjemah sa. Allah yang Maha Esa. Dia berbeza sa dengan satu. Dia ambil ahad dengan wahid. Ahad sa, wahid satu. Sa ni ahad, dia tidak boleh dibahagi-bahagikan. Seperti orang tanya, siapa ada dalam masjid? Dia kata la ahada fil masjid. Seorang pun tak ada dalam masjid. Mana tak bagi-bagi dah. Tak ada siapa-siapa dalam masjid. Siapa ada dalam rumah? La ahada fid dar. Tiada siapa pun dalam rumah. Maknanya tak boleh bagi dah. Tak ada. Tak boleh nak sebut dah. Sa. Berbeza dengan kita kata sebiji buah. Sebiji buah. Satu biji buah atau sebiji buah. Satu gelas. Gelas ni boleh dibahagi, bagi 2, bagi 3, bagi 4, bagi 5, bagi 6. Itu beza. Satu dengan esa ataupun ahad dengan wahid. Wallahu ahad. Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Kita semua tahu manusia ada hajat, ada keinginan. Kalau manusia berhajat kepada sesuatu, keinginannya dia akan minta dengan Allah. Terutamanya apabila mereka berada dalam kesempitan, kesusahan. Hal ini banyak disebut di dalam Al-Quran. Contohnya Allah sebut orang belayar dalam laut, belayar di lautan. Apabila datang gelombang yang besar, mereka takut. Mereka takut dengan gelombang yang besar. Di situ mereka akan berdoa kepada Allah.
dengan penuh keikhlasan. Namun apabila mereka selamat sampai ke darat, mereka lupa pada Allah. Ini tabiat manusia. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahuddin. Apabila mereka menghadapi gelombang yang besar, ombak yang besar yang memayungi mereka. Ombak ni bukan kecil tapi besar. Besar tu naik tinggi daripada mereka. Kadzulal da'u Allah mukhlishina lahuddin. Pada ketika itu mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas hati. Namun apabila mereka sampai ke darat, rasa selamat, lupa apa yang mereka doa tadi dan melakukan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu tabiat manusia. Kerana itu tuan-tuan, surah Al-Ikhlas ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surah yang sangat besar, sangat mulia, sangat tinggi derajatnya, sehingga Rasulullah bertanya, siapa di antara kamu yang boleh baca Quran, khatam Quran sekali sehari? Maka sahabat berkata, tak ada kami yang boleh khatam Quran sekali sehari ni. Lalu Rasulullah menyebut, apakah kamu tidak boleh untuk membaca Qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas? Kalau kamu membaca sekali, maka kedudukan pahalanya sama 1/3 membaca Quran. Kalau kamu baca 2 kali, sama 2/3 pahala membaca Quran. Kalau baca 3 kali, maksudnya sama dengan kamu membaca seluruh Al-Quran. Para sahabat kata, oh kalau lagu tu kami memang boleh buat. Kita pun tuan-tuan, pahala ini dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang membaca 3 kali surah Al-Fatihah, suratul Ikhlas, maka pahalanya menyamai dia membaca Al-Quran, sebuah Quran. Namun membaca Quran pula ada keistimewaan lain. Setiap satu huruf 10 kebajikan, 10 pahala, 10 kali ganda. Bayangkan tuan-tuan, satu halaman Quran lebih kurang, satu halaman Quran lebih kurang 10 baris, dan setiap baris lebih kurang hurufnya antara 35 hingga 40 huruf. Cuba kita kali 35 atau 40, ambil 40 dengan 10 baris, berapa akan keluar? Dan kali pula dengan 10, setiap huruf sekali ganda, 10 kali ganda. Maka memang banyak Allah Subhanahu wa taala nak beri ganda. Hal seperti ini juga kalau kita lihat bandingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah beri. Sebagai contoh, orang pahala, orang akan mendapat pahala haji walaupun tak pergi haji. Tuan-tuan, haji yang diwajibkan oleh Allah sekali dalam seumur hidup bagi mereka yang mampu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala kepada setiap orang, pahala haji walaupun mereka tidak pergi menunaikan haji di Mekah. Pahala haji tuan-tuan besar. Pahalanya macam mana? Iaitulah al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Haji mabrur tidak ada ganjarannya, tidak ada ganjaran selain daripada syurga. Maknanya setiap kali orang pahala haji itu masuk syurga. Namun pahala haji itu akan diberi kepada mereka yang melakukan amalan-amalan walaupun mereka berada di tanah air masing-masing. Seperti kita duduk tempat kita ni, pahala itu akan dapat. Antara lain dapat pahala haji, iaitu orang yang datang ke masjid solat subuh berjemaah. Orang datang masjid solat subuh berjemaah. Selesai solat, dia duduk di masjid berzikir. Sama ada dia tasbih, tahmid, tahlil, ataupun dia membaca Quran, atau berdoa, atau tafakur, atau mengajar Quran, atau ada majlis pengajian, dia duduk di masjid.
Sampai bila dia duduk masjid? Sampai terbit matahari. Apabila terbit matahari, masuk waktu syuruk, boleh solat. Lepas tu sikit dia solat 2 rakaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut orang itu diberi ganjaran pahalanya seperti ganjaran pahala haji. Tuan-tuan, kita ambil peluang tu. Tetapi mungkin juga ada orang yang tidak dapat sempat duduk lama di masjid, tak apa. Ambil hadis lain. Hak tu untuk sembahyang solat subuh. Solat waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadisnya, sesiapa yang mengambil wuduk di rumahnya kemudian datang ke tempat solat jemaah, tak kira solat jemaah tu di mana, di masjid ke, di surau ke, di mana-mana saja yang tempat buat solat jemaah, lalu dia solat berjemaah, maka Allah Subhanahu wa taala memberi pahalanya seperti pahala buat haji. Kalau kita solat berjemaah 5 kali sehari, maka kita akan dapat pahala haji itu 5 kali sehari, walaupun kita tidak pergi ke Mekah. Kerana itu tuan-tuan, biar kita ada sedikit sebanyak maklumat-maklumat seperti itu yang boleh mendorong kita untuk melakukan amalan-amalan yang boleh mendekatkan kita kepada Allah, dan pada waktu yang sama amalan yang sedikit pahalanya menggunung, pahalanya banyak. Sama juga tuan-tuan, kita perlu tahu juga amalan-amalan yang mudah, sedikit tapi pahalanya banyak. Seperti orang datang solat subuh jemaah. Orang datang solat, sebelum solat subuh dia solat fajar, solat sunat sebelum subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut raka'ata al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 solat 2 rakaat sebelum solat subuh, ganjarannya lebih baik daripada dunia dan isi dunia sekali. Berapa tuan-tuan isi dunia? Berapa nilai harga dunia kita pun tak tahu, tapi memang banyak. Isinya sekali tambah lagi banyak. Jadi solat subuh siapa pun boleh buat. Karena tu tuan-tuan, di akhirat nanti ada orang menyesal. Ada orang menyesal. Ada orang menyesal, kenapa aku tak buat banyak amalan yang mudah. Seperti solat sebelum subuh. Mudah aja, sikit je, 2 rakaat aja, tapi lebih baik daripada dunia. Ganjarannya sekali solat, bayangkan kalau seorang itu sentiasa solat sunat subuh sepanjang hidupnya. Allah sahaja yang mengetahui. Amalan sedikit, ringkas. Begitulah juga perkara yang mudah, biar kita tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, sesiapa yang mengambil wuduk, selepas dia selesai mengambil wuduk, dia berdoa. Doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyati yadkhulu min ayyiha syaa. Akan dibuka 8 pintu syurga untuk dia, dan dia boleh pilih dia nak masuk ikut pintu mana-mana. Terbentang untuk dia. Bukan 1 pintu syurga, 8 pintu syurga. Dia boleh masuk ikut mana pintu yang dia nak masuk. Begitulah juga Rasulullah sambung lagi dalam hadis lain, sesiapa yang telah ambil wuduk tadi, dia salat wuduk. Salat wuduk, salat sunat wuduk, maka Rasulullah kata lahul jannah, akan diberi ganjaran syurga. Hal yang sama tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut juga, sesiapa yang solat fardu, lepas solat fardu dia membaca ayat kursi. Orang yang membaca ayat kursi selepas solat, ganjarannya adalah syurga. Boleh masuk syurga, boleh terus dapat masuk syurga.
kecuali dia belum mati lagi tak dapat. Nazan Nazan terus sikit lagi. Ini adalah ganjaran-ganjaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tanya sikit, kenapa begitu besar sekali doa lepas ambil wudu sehingga dibukakan pintu syurga 88? Dan kenapa begitu besar solat, orang solat? Kenapa begitu besar baca ayat kursi? Cuba kita tengok tuan-tuan. Besarnya ganjaran terhadap doa wudu adalah kerana syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah syahadah. Kenapa besarnya ganjaran salat? Kerana dalam salat kita ada baca tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa besarnya baca ayat kursi? Kerana ayat kursi juga ada syahadah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ketiga-tiganya ada syahadah. Dan syahadah itu adalah sangat besar dan rukun Islam pertama, dan itulah syahadah pada Allah ini adalah beriman pada Allah adalah rukun iman yang pertama. Dengan itu maka kita boleh memahami beriman dengan Allah dan semua rukun-rukun iman yang lain adalah asas di dalam akidah, dan apabila dia asas di dalam akidah maka perlu kita pahami dengan sebetul-betulnya dan kita perlu yakini dengan sebaik-baiknya, dan kita perlu amal dengan dalam kehidupan kita supaya kita mendapat janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, itulah sedikit sebanyak yang dapat kita berkongsi pada malam yang mulia ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada silap salah itu adalah daripada saya dan kelemahan saya, dan saya memohon ampun dengan Allah, astaghfirullahalazim, dan saya juga kemudian saya memohon kemaafan daripada tuan-tuan sekalian kalau ada salah silap. Dan sekali lagi saya ucap terima kasih kepada pengurusi dan Tuan Iman serta ahli-ahli jawatankuasa masjid yang telah memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan perkongsian pada malam ini. Dan sebelum itu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Jabatan Hal Ehwal Agama yang telah mengatur perbincangan kita pada malam ini. Untuk semua, jazakumullahu khairan katsira, dan semoga Allah memberi ganjaran baik kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.